Pokok kelapa tu unik sebab pokok kelapa tumbuh tak macam pokok kelapa normal yang lain. Dia tumbuh bercabang dekat ujung batang pokok kelapa. Ada yang cabangnya 2, ada yang cabangnya 3, ada yang sampai 7 cabang ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat-sihat je. Yang baru join channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Malam ni aku tak boleh cakap banyak-banyak sangat sebab aku batuk. So, aku kena mild je cara bertutur aku tu. Oh, aku lupa nak mention. Yang datang daripada Spotify yang bantu subscribe channel Anas Rahmat ni, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang buat belanja subscribe kat channel aku ni. Terima kasih support perjalanan aku menuju ke 50k subscriber. Walaupun aku tahu jauh lagi nak capai ke 50k subscriber. Apa aku ni? Walaupun aku tahu jauh lagi aku nak capai ke 50,000 subscriber tu, tapi tak apa, kita kaya pelan-pelan. InsyaAllah lambat-lambat pun, walaupun lambat tapi dia akan sampai. Betul tak? Kan? Banyak pula aku bebel malam ni. Alright. Cerita malam ni adalah kisah benar yang aku dapat daripada seorang makcik ni. Makcik ni dah tua dah pun. Cik Senah nama dia. Tapi aku akan sampaikan cerita ni mengikut apa yang makcik ni ingat je. Kisah yang berlaku ni berlaku kat saudara dia masa tahun 60-an macam tu. Dah lama. So kalau ada di antara korang salah seorang ahli keluarga yang terlibat dengan kejadian ni, kalau korang rasa hal ni sensitif untuk dikongsikan pada umum, atau cerita yang bakal aku sampaikan ni ada kesalahan cara penceritaan aku minta maaf awal-awal. Atau korang boleh terus je hubungi aku melalui mana-mana sosial media aku. Right? So guys, cerita apa yang aku nak share malam ni. Tapi sebelum tu, bantu aku dulu like, komen dan share dulu channel Anas Rahmat ni. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. So let's roll on malam ni stick. Let's go. Kisah ni berlaku pada tahun 60-an. Lebih kurang macam tu lah. Masa tu Cik Senah ni masih lagi kecil. Masih lagi budak-budak lagi. Satu hari tu dia dapat perkabaran daripada mak dia. Katanya sepupu dia yang tinggal dekat kampung Bakar Batu, Jalan Kubur, meninggal adik-beradik bersama dengan maknya sekali. Padahal beberapa hari sebelum tu baru je ada kematian dekat rumah yang sama. Tapi tak lama lepas tu ada lagi yang meninggal. Yang peliknya bukan seorang je yang meninggal, tapi meninggal beramai-ramai. So, kisahnya macam ni. Kisah ni berlaku dekat keluarga Tok Mah. Tok Mah ni adalah nenek saudara kepada Cik Senah ni. Tok Mah ni, diorang ni tinggal satu keluarga dekat kampung Bakar Batu, Jalan Kubur. Maksud satu keluarga tu, diorang ni semua tinggal ramai lah kat dalam rumah tu. Tinggal ramai. Anak dia, cucu dia, menantu dia, semua tinggal dalam satu rumah, tinggal sebumbung. Rumah diorang ni jenis tanah lot. Jenis rumah kampung. Tu ada tanah luas lah dekat sekeliling rumah. So nak jadikan cerita, satu hari tu Tok Mah ni dia cadang nak besarkan lagi saiz rumah. Sebab dia pun sedar keluarga dia makin hari makin besar. Lagi pula tak lama lagi salah seorang anaknya akan berkahwin. Dah tentulah kalau dah kahwin tu akan duduk bersama dengan dia juga. Kata Cik Senah ni, pada zaman tu memang biasa kalau keluarga ni tinggal ramai-ramai dalam satu rumah. Tinggal sama-sama dengan orang tua dia. Walaupun dah berumah tangga pun, dah beranak pinak pun, masih tinggal lagi dengan orang tua. So bermulalah rancangan Tok Mah ni nak membesarkan rumah dia. Pada zaman tu, kawasan kampung Bakar Batu ni tak macam sekarang. Dulu memang kawasan keliling semua macam banyak lagi hutan-hutan, semak yang masih lagi belum diterokan. Senang cakap, kawasan kampung Bakar Batu ni yang dulu ni memang sunyi lah. Memang kawasan yang tak banyak pun perumahan. So kalau kata Tok Mah ni cadang nak besarkan rumah dia, dia kena bersihkan ataupun tebanglah pokok-pokok liar yang berada dekat sekeliling rumah dia tu, sekeliling kawasan rumah dia.
Termasuklah pokok-pokok kelapa yang tumbuh unik dekat tepi rumah dan keliling rumah dia. Tok Omar ni, dia memang tak tahu pun masa tu berapa lama dah pokok kelapa tu dah hidup tumbuh dekat kawasan rumah. Pokok kelapa tu unik sebab pokok kelapa tumbuh tak macam pokok kelapa normal yang lain. Dia tumbuh bercabang dekat ujung batang pokok kelapa. Ada yang cabangnya 2, ada yang cabangnya 3, ada yang sampai 7 cabangnya. Korang faham tak bentuk cabang yang macam mana aku maksudkan? Okey, aku bagi gambaran sikit lah kat korang. Kalau pokok kelapa biasa tu, dia kan ada batang pokok je kan, batang pokok yang sebatang gitu kan. Lepas tu dekat atas sekali, atas batang pokok tu dia akan ada buah kelapa dengan daun kelapa. Dia akan ada banyak daun kelapa dengan buah kelapa lah kat tengah tu. Tapi pokok kelapa yang tumbuh dekat rumah Tok Omar ni memang unik sikit sebab batang pokoknya tu tak macam biasa. Tapi sampai dekat ujung batang pokok tu, dekat bahagian dahan tu, dia keluar lagi cabang batang pokok kelapa yang lain. So dekat ujung batang ada batang pokok yang lain. Lepas tu baru ada buah, atau baru ada daun-daun. So tu maksudnya pokok kelapa bercabang. Ada batang pokok, lepas tu kalau biasanya hujung ni buah kan, dia ada tambah lagi satu batang pokok lain. Lepas tu kat ujung batang pokok tu ada buah kelapa dengan daun kelapa. So ada macam contoh satu batang pokok, satu batang cabang, 2 cabang, 3 cabang, ujung buah, pokok kelapa. Lebih kurang macam tu lah. Pelik kan? Kita sambung balik. Tapi bagi Tok Omar keluarga ni, masa tu, bagi diorang ni, benda tu normal je bentuk pokok kelapa macam tu. Sebab tak ada apa-apa yang nampak pelik atau mistik pun. So back to the story. Nak jadikan cerita, disebabkan nak besarkan rumah dia. So nak tak nak, kenalah bersihkan kawasan semak samun kat keliling rumah dia tu kan. So lepas dia dah rancang-rancang dengan keluarga dia, projek pun bermula. So dia pun suruhlah salah seorang daripada anak lelaki dia yang tinggal sama kat rumah dia tu untuk clearkan kawasan keliling rumah dia tu. Masa mula-mula tu semua projek dengan perancangannya tu nampak lancar je. Hinggalah ada satu waktu tu anaknya ni nak mula menebang pokok kelapa yang bercabang tu. Nama anak Tok Omar ni Syukur. Dia memilih nak tebang pokok kelapa yang paling hampir sekali dengan kawasan depan pintu rumah dia. Pokok kelapa tu cabangnya cuma 2 je. Masa mula-mula dia nak menebang pokok kelapa tu lagi dia dah rasa macam semacam ni tau. Dia rasa macam tak sedar hati. Tak macam pokok-pokok lain yang dia dah tebang. Dia rasa pokok ni macam ada vibe dia sendiri tau. Ada macam vibe yang tak kena nak tebang kat pokok tu. Bila dia dah start nak tebang pokok tu je, dia dapat rasa liat betul pokok kelapa tu nak ditebang. Bukan main liat, parang dengan gergaji yang dia guna untuk potong pokok tu pun asyik tumpul je bila nak tebang pokok tu. Tapi bagi Syukur ni, dia anggap perkara tu biasa je. Memandangkan dia pun dah guna parang yang sama kan untuk tebang banyak pokok-pokok lain kat sekitar kawasan rumah dia tu kan. So normal je lah kalau parang tu tumpul, gaji tu tumpul. So dengan pelbagai usaha, penat lelah, akhirnya pokok kelapa tu rebah ke bumi. So, lepas pokok kelapa tu rebah ke bumi, yang peliknya tiba-tiba dekat kawasan batang pokok yang dipotong tu macam keluar darah daripada pokok kelapa tu. Darahnya pekat. Kali pandang memang nampak macam getah pokok. Tapi soalnya pokok kelapa ada getah ke? So tak lama lepas tu, tak semena-mena, dengan tiba-tiba cuaca yang terang menerang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Terus awan berarak jadi mendung. Ia berdentum dengan tiba-tiba. Angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba petir sabung menyabung. Lepas tu terus hujan turun dengan selebat-lebatnya. So nak tak nak, projek menebang pokok hari tu terpaksalah diberhentikan sementara waktu disebabkan hujan lebat yang turun tak henti-henti sampailah ke malam. Esoknya, masa Syukur ni nak bersih-bersihkan pokok kelapa yang dia tebang tu, sekali lagi dia berasa pelik. Sebab pokok tu dengan tiba-tiba dah layu sangat dah jadinya. Dah macam pokok yang dah lama kena tebang. Bila diangkat nak dibuang pun, pokok tu beratnya jadi ringan je batang pokok kelapa tu. Tapi Syukur ni langsung tak terfikirkan apa-apa perkara yang berkaitan mistik pun masa dia alihkan pokok tu. Dia just clear dengan bersih-bersihkan je pokok kelapa yang dia tebang tu. Lepas tu bila hari dah petang, dia pun bakar pokok kelapa tu bersama dengan semak-semak yang dia dah bersihkan. Si Syukur ni dia rancang petang tu dia nak sambung tebang pokok kelapa satu lagi yang letaknya dekat sebelah pokok kelapa pertama yang dia tebang tu. Tapi memandangkan cuaca tak berapa baik masa tu,
Dia tengok awan pun macam dah mendung, nak hujan je kan. So dia pun abaikan je dulu niat dia nak terbang pokok kelapa tu satu lagi petang tu. So malamnya, masa si Syukur ni tidur, dia bermimpi. Dalam mimpi tu, Syukur ni berada dekat satu kawasan lapang yang penuh dengan orang. Seolah-olah macam ada satu majlis keramaian dekat. Syukur ni perasan ada makcik dengan budak yang tengah menangis. Suasananya macam suram je. Macam ada kematian. Masyarakat kat dalam tu semuanya berbaju putih. Yang lakinya lengkap berseban, yang perempuannya pula berbaju kurung lengkap bertudung putih. Tak lama lepas tu dia didatangi oleh seorang pakcik tu. Pakcik tu umurnya dalam lingkungan dalam 60-an. Pakcik tu berpakaian sama macam orang lain, berjubah putih, lepas tu berseban putih. Dia ada janggut putih beruban. Panjang janggutnya sampai ke dada ni, dia punya janggut ni punya panjang. Tapi kemas lah, bersih pakcik tu. Pakcik tu kenalkan diri dia sebagai ketua kampung dekat situ. So Syukur ni pun cepat-cepatlah tanya dekat pakcik ni, apa yang berlaku sebenarnya kat kampung dia ni? Dia kat mana sebenarnya? Kenapa ramai sangat orang yang menangis ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Si Syukur ni dia rasa pelik tau. Dia tanyalah dengan pakcik tu. Pakcik tu menjawab, yang Syukur ni sebenarnya dia berada dekat satu kampung yang tak sama dengan dunia si Syukur. Masa ni si Syukur lagilah pelik. Dia tak faham langsung maksud pakcik tu. Lepas tu pakcik tu sambung lagi. Sebenarnya Syukur ni dia berada dekat satu majlis kematian. Terus pakcik tu dia tunjuk dekat Syukur dekat satu budak yang tengah duduk meratapi sekujur mayat yang tengah terbaring. Mayat tu bertutup dengan kain putih. Syukur ni nampaklah budak tu menangis-nangis terisak-isak menghadapkan mayat. Lepas tu teruslah Syukur ni tanya dekat pakcik tu lagi, ayah budak tu ke yang meninggal ni pakcik? Pakcik tu terus anggukkan kepala dia. Syukur ni tanya lagi, ayah dia meninggal sebab apa pakcik? Sakit ke? Lepas tu pakcik tengok je muka Syukur ni, lepas tu baru dia jawab. Tapi keras sikit nada pakcik tu menjawab kali ni. Dia cakap, ayah dia mati sebab dibunuh. Dibunuh oleh kamu. Terkejut gila si Syukur masa ni. Entah bila pula dia jadi pembunuh. Terus si Syukur ni menafikanlah kan apa yang orang tua tu cakap. Tak mungkinlah dia bunuh ayahnya budak tu. Memang tak mungkin. Orang tua tu pun terus bagi tahu lagi kat si Syukur ni. Sebenarnya pokok kelapa yang kamu tebang semalam, ayahnya tinggal dekat situ sebagai penghuni. Masa kamu potong pokok tu, bukan sekadar ayah budak tu je yang mati, tapi ada penduduk lain juga yang mati sama. Setiap cabang pokok tu mewakili setiap ahli keluarga kami. Barulah si Syukur ni teringat yang dia ada menebang pokok kelapa yang bercabang dua semalam. Lepas tu orang tua tu sambung lagi, kali ni aku maafkan perbuatan kamu, tapi kamu pesan dengan kaum dan bangsa kamu, sekali lagi kamu tebang mana-mana tempat yang kami huni, berapa ramai rakyat aku yang mati, ramai tu jugalah kamu akan mati. Keras betul warning daripada pakcik tu. Terus tersedar Syukur ni dari tidur dia bila pakcik tu selesai je bercakap. Berpeluh-peluh jugalah Syukur masa tu. Dia pun tak tahu sama ada dia nak percaya ke ataupun tidak dengan apa yang dia mimpi malam tu. Dia tak pasti. So esoknya, tibalah waktu untuk Syukur teruskan projek dia nak membersihkan kawasan rumah maknya tu. So seperti yang dirancang, dia akan tebang pokok kelapa yang cabangnya 3 pula kali ni. Pokok kelapa cabang 3. Pokok tu letaknya dekat sebelah pokok kelapa pertama yang dia potong masa awal tu. Masa dia nak potong tu, dengan tiba-tiba dia teringatkan mimpi dia semalam. Terus dia jadi macam serba salah nak potong pokok kelapa. Tapi dalam masa yang sama, dia pun terfikir juga, takkanlah disebabkan pokok yang dia potong tu mengakibatkan ada makhluk yang mati. Takkanlah kan? Macam tak logik kan bunyinya kan? Tu memang susah lah dia nak percaya. So dia anggap apa yang dia mimpi malam semalam tu hanya mainan tidur dia je. So tanpa fikir panjang, dia pun teruskanlah menebang pokok kelapa yang bercabang 3 tu. So lepas siap-siap tebang tu, sama seperti yang sebelumnya, pokok kelapa tu mengeluarkan getah berwarna merah. Seolah-olah macam darah warna getah tu. Lepas tu melekit pula. Memang pelik kan? Mana pokok kelapa ada getah kan? Tapi pokok kelapa ni ada getah. Warnanya merah pula tu. Tu yang bertambah-tambah pelik ni.
So si syukur ni malah nak fikir pasal benda bukan-bukan. Cepat-cepatlah dia potong pokok tu menjadi kecil-kecil. Lepas terus dia campak dekat satu kawasan ni, dia nak bakar. Rancangannya dia nak bakar pokok tu, tunggu kering sikit lah kan, nanti baru dia bakar pokok kelapa yang dia dah potong tu kan. So lepas siap-siap tebang pokok tu, waktu pun dah nak masuk petang, membawa ke maghrib. So dia pun kemas-kemas lah kat kawasan tu. Lepas tu terus masuk ke dalam rumah. Malam tu suasananya sama je macam malam sebelum-sebelumnya. Aman, tak ada perkara yang pelik pun yang berlaku. Kat dalam rumah tu, malam tu memang ramai orang. Ada lebih kurang 2-3 keluarga yang tinggal bersama-sama. Kalau nak ikutkan jumlah, memang berbelas-belas orang jugalah yang tinggal dalam satu bumbung kat rumah. Esoknya, dengan tiba-tiba, pagi-pagi lagi, si Syukur ni dikejutkan suara jeritan maknya ni, jeritan Tok Mak, mengatakan adik perempuannya yang bongsu sekali, yang berumur 14 tahun, dengan 2 anak saudaranya yang masih lagi kecil meninggal. Sekarang 3 orang keluarga dia meninggal dalam satu masa. Si Syukur ni dia memang terkejut gila. Seolah-olah macam tak percaya dengan apa yang berlaku. Polis mengesahkan kematian tu adalah mati mengejut. Tak ada siapa pun yang tahu punca kematian 3 budak ni. Punca kematian sebenar. Zaman dulu tak sama dengan zaman sekarang. Even kalau polis nak buat postmortem pun belum tentu keluarga si mati ni bagi kebenaran. So dianggap mati mengejut saja. So waktu tu kematian 3 orang keluarga si Syukur ni memang menjadi satu misteri. Sebab tak ada seorang pun yang tahu punca dan sebab kematian diorang 3 ni. Macam tiba-tiba je diorang ni meninggal serentak. Lepas tu bukan meninggal dekat tempat yang sama. Diorang meninggal di 3 bilik yang berbeza dalam rumah tu. Tapi si Syukur ni, dia macam tak boleh agak dengan apa yang berlaku sebenarnya. Seorang pertama yang dia bagi tahu hal ni adalah maknya sendiri, Tok Mak. Tapi malang, langsung maknya ni tak percaya dengan apa yang Syukur ni cakap. Macam tak logik kata mak dia. Bila Syukur ni bagi tahu kematian anak dengan cucunya tu ada kait-mengait dengan pokok kelapa yang si Syukur ni tebang. Bila Syukur ni cerita pada abangnya pula, lagilah abangnya tu susah nak percaya. Abangnya cakap yang apa Syukur ni cerita tak masuk akal langsung. Tak mungkin ada kait-mengait antara pokok dengan kematian keluarga diorang. Sebenarnya Syukur ni dia rasa kesal dengan apa yang berlaku. Dia sendiri pun rasa bersalah sebab buat endah tak endah dengan apa yang pakcik tu bagi tahu dalam mimpi dia tu. So mulai daripada saat tu, waktu tu memang Syukur ni terus tak nak lagi dah tebang pokok kelapa kat kawasan rumah dia tu. Jadi seri, bukan takat pokok kelapa je, semua pokok pun dia tak berani nak sentuh lagi dah. So nak jadikan cerita, diam tak diam dah seminggu lebih jugalah perkara ni berlaku. Tiba waktu projek nak besarkan rumah maknya tu diteruskan. So maknya ni suruhlah si Syukur ni sambung balik tebang pokok-pokok kat kawasan rumahnya tu. Tapi Syukur ni tetap juga berdegil, tetap juga berkeras. Dia tak nak tebang pokok tu. Bukan takat berkeras tak nak tebang pokok tu je, dia sehabis mungkin cuba convince ataupun nasihatkan keluarga dia agar dibiarkan aja pokok-pokok kelapa bercabang tu dekat pekarangan kawasan rumah dia orang. Jangan ditebang sebab pokok tu ada penunggu, kata si Syukur. Tapi kisahnya, macam mana pokok tu nak dibiarkan kan? Sebab pokok tu kalau tak ditebang, macam mana nak besarkan rumah? Sebab pokok tu memang akan mengganggu lah projek nak besarkan kawasan rumah tu. Sebab pokok tu betul-betul berada dekat dalam kawasan yang nak dibesarkan. So bila Syukur ni berkeras tak nak tebang pokok tu, nak tak nak Tok Mak ni terpaksa lah suruh anaknya seorang lagi yang sambung kerja si Syukur ni. Nama abangnya ni Lan. Lan ni memang daripada awal lagi memang tak percaya langsung dengan apa yang Syukur ni cakap. Bagi dia, apa yang Syukur ni cakap pasal kematian 3 ahli keluarga diorang ni serentak tu ada kait-mengait dengan pokok kelapa cabang 3 yang dia tebang tu. Perkara tu memang mengarut, kata si Lan. Lan ni memang langsung tak percaya. So bila maknya ni suruh si Lan ni sambung kerja si Syukur tebang pokok-pokok tu semua, termasuk pokok kelapa cabang-cabang tu, dia memang tak membantah langsung. Terus esoknya dia pergi tebang pokok kelapa. Syukur pula masa langsung tak tahu macam mana nak nasihatkan keluarga. Bila apa yang dia cakap tu tak ada seorang pun yang percaya kan. So dia pun tak tahu lagi macam mana nak beritahu. Apa yang dia mampu, reda je masa tu. So petang tu Lan pun mulakanlah projek nak menebang pokok kelapa tu. Lan ni memilih untuk tebang pokok kelapa yang cabangnya ada 7. So dengan rasa tak bersalah dan tak percaya langsung apa yang adik dia cakap sebelum tu, dia pun terus tebang je pokok kelapa cabang 7. Baru dia siap tebang pokok kelapa cabang 7 tu, dengan tiba-tiba terus petir sabung menyabung.
lama lepas tu hujan pun turun dengan selebat-lebatnya. Terus kerja-kerja nak bersihkan kawasan pokok tombang tu berhenti seketika. Petang tu, bila Syukur ni balik kerja, bila dia tengok pokok kelapa cabang 7 tu dah tombang, memang dia cuak gila. Berdebar gila jantung dia. Dia tahu memang akan ada sesuatu yang tak kena akan berlaku selepas. Tu malam tu, memang si Syukur ni susah gila nak lelapkan mata. Dia risau dengan keadaan keluarga dia. Sebab dah pernah kena kan sebelum ni kan. 3 keluarga dia meninggal serentak kan. So, dia memang tak senang duduk lah. So, sekejap-sekejap dia keluar cek. Takut-takut kalau ada apa-apa perkara buruk yang berlaku dekat keluarga. Dia betul-betul tak senang hati si Syukur. Dia langsung tak duduk dalam bilik dia. Dia hanya lepak dekat kawasan ruang tamu, berjaga dan bersedia je. Tapi entah macam mana agaknya, akhirnya si Syukur terlelap juga mata dia akhirnya kat ruang tamu. Terus sekali lagi dia bermimpi. Dia didatangi oleh pakcik tua yang sama masa awal mimpi dia yang pertama. Dalam mimpi tu dia nampak keadaan kawasan kampung tu yang seolah-olah dalam mimpi tu si Syukur ni nampak keadaan kawasan kampung yang seolah-olah tengah huru-hara. Seolah-olah macam satu kawasan yang baru lepas dilanda perang. Tak lama lepas tu ketua kampung penduduk dekat situ datang menghampiri si Syukur. Pakcik yang sama yang jumpa dia masa dalam mimpi yang pertama. Pakcik tu datang dalam keadaan yang betul-betul marah. Tu dia cakap pada Syukur, "Engkau dah bunuh ramai ahli keluarga. Oleh tu aku terpaksa bunuh ahli keluarga kau. Berapa ramai ahli keluarga aku yang mati hari ni, seramai itulah ahli keluarga kau yang akan mati lepas ni." Si Syukur ni yang masa tu dalam keadaan yang tercengang tu cepat-cepatlah dia merayu kat pakcik tu supaya jangan dia apa-apakan keluarga dia. Tapi pakcik tu pula seolah-olah macam buat tak dengar je apa yang Syukur ni cakap. Lepas tu terus pakcik tu perlahan je gerak dari situ. Tak lama lepas tu Syukur pun terus terbangun daripada tidur dia. Dia tengok keadaan dekat luar rumah dia masih lagi gelap. So bila dah terbangun tu, cepat-cepatlah dia pergi cek semua ahli keluarga dia. Orang pertama yang dia cek masa malam tu adalah mak dia, Tok Mak. Sampai-sampai dekat bilik Tok Mah, dia pegang tu. Tapi Tok Mah dah tak bergerak dah masa tu. Kaku, keras di badan Tok Mah masa tu. Dia cuba kejut-kejutkan Tok Mah. Tapi Tok Mah ni memang dah tak bergerak langsung dah. Dia letakkan kepala dia ni, kepala si Syukur ni betul-betul dekat dada Tok Mah ni. Dia nak dengar degupan jantung Tok Mah tak masa tu. Tapi tak ada langsung degupan jantung Tok Mah ni. Akhirnya Syukur ni dia redor dan dia pasti yang Tok Mah dah pun meninggal dunia masa tu. Terus si Syukur ni menjerit daripada dalam bilik Tok Mah tu. "Mak dah tak ada, mak dah tak ada." Jerit Syukur sekuat-kuat hati dia, mengejutkan semua isi rumah malam tu. Dengan tiba-tiba jeritan si Syukur ni tu disahut oleh isteri kepada Silan pula. Meraung-raung isteri Silan ni menjerit, nangis. Kuat dia jerit, "Lan dah mati, Mazdah dah mati, Ali dah mati." Rupa-rupanya Lan dengan 2 orang anaknya meninggal juga pada waktu yang sama. Terus bergegas si Syukur ni masuk ke bilik kakaknya pula. Sebab nak tengokkan keadaan kakaknya pula yang daripada tadi diam, dia tak menyahut apa-apa kan. So Syukur ni kuris lah, kenapa kakak dia ni tak menjerit-jerit, tak menyahut-nyahut ni. Rupa-rupanya kakak si Syukur ni, abang ipar dia dengan anaknya yang baru berusia 3 tahun pun meninggal juga malam tu. Menjadikan malam tu 7 orang jumlah kematian. Sama seperti pokok cabang 7 yang Lan potong pada petang sebelum. Terduduk sekejap Syukur masa tu, mengenangkan apa yang berlaku pada keluarga dia. Tak terkata apa-apa Syukur masa tu. Seolah-olah kan dia macam percaya dengan tak percaya je dengan apa yang berlaku. So hari tu 7 orang ahli keluarga Syukur pergi meninggalkan dia. Sebelum tu 3 orang dah pergi dulu. Menjadikan 10 orang ahli keluarga Syukur ni meninggal dalam masa tak sampai 1 bulan. Allahu Akbar. So apa yang berlaku ni diceritakan oleh Cik Senah ni. Sebab masa majlis kematian tu dibuat, dia ada sama kat majlis tu. Dia nampak sepupunya meninggal bersama-sama dengan keluarga yang lain. Memang sedih. Apa yang berlaku ni, maknya Cik Senah ni bercerita dekat Cik Senah. Dan Cik Senah ni dia share kisah ni kat aku setelah sekian lama dia simpan cerita. Apapun, aku harap kita sama-sama dapat mendoakan dan sedekahkan Al-Fatihah pada semua mangsa-mangsa. Semoga roh mereka ni dicuci rahmat.
Semoga dengan cerita ini dapat memberi sedikit gambaran bahawa bukan hanya manusia je yang tinggal dekat muka bumi ni, tapi bangsa jin juga ada hidup bersama dengan kita, guys. Aku nak pesan ni, kena ingat, bangsa jin ni bukan baik. Sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Ingat tu. Baik, itu je pesan aku malam ni. So, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Semoga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Jangan lupa bantu aku subscribe channel Rahmat ni, komen dan share sekali. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye.